Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita sedikitlah tentang homeopati ni. Saya baru-baru ni saya ada pesakit yang mana dia dah tanya saya buat konsultasi apa semua. Lepas tu pada penghujungnya dia macam seolah-olah tak yakin apa dia homeopati ni, apa ubat kita guna dan sebagainya. Jadi saya rasa dia jadi macam tu sebab dia tidak kaji betul-betul siapa saya dan apakah dia rawatan homeopati yang dia nak. Okey, jadi saya rasa mungkin I can share the blame lah pasal mungkin saya tak cukup bagi penerangan apa itu homeopati. Dan saya nasihatkan orang yang nak dapatkan rawatan homeopati, sila kaji dulu, dengar apa yang saya cakap dan kaji apa dia homeopati, barulah book konsultasi. Sebab masa konsultasi saya tak ada masa nak cerita semua-semua tentang homeopati. Dia akan makan masa dan konsultasi saya ada masa yang terhad. Kita cakap sedikit tentang sejarah homeopati ya. Homeopati ni adalah sebenarnya berasal daripada Germany dan orang yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan homeopati adalah Samuel Hahnemann. Namun demikian, Hahnemann bukanlah seorang yang tidak ada latar belakang kedoktoran. Sebenarnya dia seorang medical doctor. Dan dia banyak kaji dan 2,500 tahun dahulu, Hippocrates iaitu dikenali sebagai bapa perubatan telah mengatakan bahawa through the light, disease is produced and through the application of light, it is cured. Jadi ini prinsip homeopati sebenarnya. Homeopati mengatakan similia similibus curantur, iaitu yang sama betulkan yang serupa. Okey. Jadi inilah dia asas homeopati. Dr. Samuel Hahnemann, dia medical doctor dan dia hidup 200 tahun lebih dahulu. Dia merumuskan dan mengaturkan homeopati menjadi sebuah sains moden. Sebab dia seorang medical doctor yang tak puas hati dengan keadaan perubatan masa zaman dia. Dan dia cari prinsip-prinsip homeopati melalui kajian dia sendiri. Okey? Apakah dia homeopati? Prinsip homeopati adalah prinsip alami. Maknanya homeopati ini tidak dipetik dari udara tetapi dia bertindak mengikut prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi pengamal hanya perlu memahami prinsip untuk aplikasikannya untuk sembuh. Ya. Jadi pengamal dia ambil prinsip yang dah sedia ada dan diaplikasikannya untuk dapatkan penyembuhan ataupun pembaikan kepada pesakit. Okey, homeopati merawat pesakit yang ada penyakit dan bukan penyakit. Sebab itu kalau siapa yang biasa pernah jumpa saya, dia akan tahu bahawa saya akan tanya watak dan apa-apa saja tentang pesakit tu sebelum saya kenakan rawatan. Jadi penawar dipilih secara individu, dia personalized medicine berdasarkan aspek-aspek pesakit yang kita dapat korek, dapat tahu, dapat kaji. Okey. Dan dalam cara ia bertindak, kita ambil beberapa contoh lah. Beberapa contoh iaitu contoh for example contoh bawang. Tapi maknanya prinsip homeopati itu berdasarkan kepada apa yang sama dapat betulkan yang serupa. Dos yang digunakan adalah dos nano. Sebab itulah benda-benda yang even benda-benda racun kita guna, tapi bila kita tukarkan dia untuk menjadi ubat homeopati, dia adalah tidak bahaya sebab dos dia terlalu kecil. Nano tu maknanya 1 part per juta part. Dan ada prinsip goncang succussion. Dan setiap remedy tu dia ada molekul remedy tu. Dalam tu ada imprint remedy yang asalnya. Dan kita ada prinsip untuk nak pilih remedy dan ada dos dan kekerapan yang kita akan aturkan mengikut keadaan pesakit. Jadi contoh yang bawang merah Allium Shifa ni, apa yang menyebabkan penyakit boleh menyembuhkan.
sama menyembuh yang sama like yours like. Jadi kita tahulah kalau bawang ni apa bawang ni punya gejala-gejala bawang ni apa dia. So selalunya kita tahu gejala-gejala bawang ni, kalau kita potong bawang kita akan menangis, mata kita akan rasa pedih dan kadang-kadang keluar air hidung. Keadaan ini juga berlaku bila kita dapat sejenis sesama di mana mata pun berair, hidung pun berair. Jadi maknanya kita akan bagi alam syifa kepada seorang yang alami simptom-simptom yang sama. Okey. Okey, jadi saya cerita sedikitlah tentang law of similars ni kan. Jadi law of similars ni adalah di mana kita keadaan sakit, keadaan sihat, kita start dengan keadaan sihat lah kan. Kita start dengan keadaan sihat dan lepas tu kita diserang oleh patogen. Patogen ni banyak ya, boleh jadi patogen ni daripada trauma, fizikal ataupun emosional dan juga jenis bakteria, fungus dengan virus. Ini semua adalah patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi yang ni saya simplify jadi complicated jugalah sebab apa? Ada juga yang boleh diwarisi macam DNA, genetik dan sebagainya. Okey, tetapi dia akan mengakibatkan orang itu dapat keadaan sakit. Okey, jadi bila kita bagi penawar yang mirip penyakit yang di mana kita pilih mengikut undang-undang serasi dan diberi kepada pesakit, dia akan menyebabkan kuasa hayat, iaitu kuasa badan kita sendiri, self-healing power badan kita akan bertindak untuk kekalkan ataupun datangkan balik kesihatan, pulih baliklah. Okey? Jadi itulah dia basicnya tentang homeopati dan dia akan apa orang kata in the end apa yang saya nak cakap dah lupa dah. Inilah basic dia, but actually it's more complicated than that. Tapi basically this is what we do. Apa inilah yang kita buat bila kita amalkan rawatan homeopati. Badan kita juga yang akan bertindak untuk buat correction dan badan kita ada undang-undang dia sendiri ya. Cara dia betulkan tu adalah undang-undang dia sendiri dan tak boleh tidak semua orang akan alami gejala-gejala untuk sembuh dengan cara yang step by step. Okey? Jadi ini saya akan explain further lah. Okey? Jadi ubat homeopati dia guna dos yang nano. Sebab kita akan ambil satu ubat tu, kita akan mula-mula kalau misal kata dia daripada sumber yang solid, kita tumbuk. Kita tumbuk dan kita tambah gula susu ya, lactose. And then kita tumbuk lagi, kita tambah lagi. Dan ini adalah untuk nak kecilkan dos kepada dos yang paling nano dan kita ada yang spesifik ya. Berapa kali nak tumbuk, banyak mana bahan inert, bahan yang tak aktif kita masukkan. Dan bila sampai satu peringkat kita akan bancuh pula dengan air. Air selalunya bukan air sajalah, kita akan bancuhkan dengan bahan pengawet yang selamat dan kita akan goncang. Dan cara goncang tu adalah untuk meningkatkan tenaga penawar. Jadi kita panggil succussion. Okay? And then dos nano penawar selepas digoncang akan tinggalkan frekuensi yang khusus pada penawar berkenaan dalam solusi berkenaan. Dan pada potensi tinggi, bahan asal sudah tak ada ya. Jadi sebab tu warna dengan warna dia sama je, bau pun sama je. Sebab dia sebenarnya bahan asal sudah tak ada. Ya. Jadi yang tinggal adalah frekuensi bahan asal. Okey. Jadi dos remedy homeopati dia ada banyak dos. Mother tincture ni tidak jalani proses dilution dan succussion dan dia hanyalah apa orang kata dia bahan asal yang telah direndam dalam pengawet dan pengawet yang bahan yang dilute dalam pengawet ataupun diluting solution itu dah yang kita guna, iaitu macam mother tincture. Kalau ubat herba pun mother tincture, tetapi
Mother tincture dalam rawatan homeopati dia lebih cair daripada mother tincture daripada rawatan herba. Jadi bila kita cairkan 10 part air kepada 1 part bahan dia adalah 1x. Okey. Jadi bila kita 1 part kepada 10 part lagi sekali 2x. Jadi maknanya kalau 1 part kepada 99 part 2C. Okey, jadi kita punya standard dilution kita adalah dia punya 3x, 6x, 12x, 30x, 200x, 3C, 6C, 30C dan sebagainya. Dan untuk penyakit yang sangat-sangat kronik, kita akan guna potensi yang amat tinggi iaitu 1M, 10M. Dan juga kita akan guna jenis yang kita panggil LM. LM tu 1 part dalam 500 part. Jadi dia lain cara untuk kita dilute. Jadi prinsip pemilihan penawar. Kita akan padankan penawar yang boleh menimbulkan gejala yang sama seperti yang mana pesakit idap. Jadi macam mana kita dapat tahu apa gejala penawar tu boleh ada? Okey, cara mengenal pasti apa penawar boleh rawat. Kita akan buat eksperimen. In fact, eksperimen dah banyak dibuat lah kan. Dan masih juga dibuat dengan bahan-bahan yang barulah. New remedies kita akan buat cara macam ni ya. Kita terma lama dia adalah proving. Jadi kita akan bagi penawar tu, contohnya penawar dalam potensi 30C kepada orang yang tak sakit. Orang itu akan dapat gejala dan semboyan yang boleh dirawat oleh penawar tersebut. Dan gejala ini dikenali sebagai proving. Saya bagi contoh ya, saya sendiri saya pernah makan satu jenis penawar tu. Saya tak ingat dah nama penawar tu. Tapi bila saya makan penawar tu, saya jadi macam saya jadi tak fokus. Saya tak boleh nak fokus. Saya tak boleh nak bagi perhatian kepada apa yang sedang berlaku depan mata. Tetapi mata saya pandang keluar dan saya macam mengelamun seorang-seorang. Jadi ini bukan perangai biasa saya lah. Tapi dia berlaku selepas saya ambil satu penawar. Mungkin saya ambil dah overdose. Maknanya saya dah ambil terlampau banyak kali, dia jadi macam ni. Satu kali lagi adalah bila saya ambil satu penawar tu, saya tengah demam. Saya ambil penawar ni untuk sebab saya rasa penawar tu lah yang paling sesuai. Rupa-rupanya bila saya ambil penawar tu, dia menjadikan saya tak dapat nak kawal, kencing. Jadi bila saya berhentikan penawar tu dan saya ambil dia punya antidote, okey, saya dah okey. Satu lagi penawar, anda saya ingat nama dia, yang tadi tu Bryonia saya ambil. Yang ni saya ambil Lachesis. Saya ambil Lachesis, mungkin saya ambil dah terlampau banyak hari. Saya jadi pandai bercakap. Memang selalunya saya dah boleh bercakap quite okey lah kan. Tapi bila saya ambil penawar tu, saya lagi pandai bercakap dan kebetulan saya ada meeting ya dengan doktor-doktor lain. Saya pun terperanjat dengan apa yang saya cakap, dengan cara saya bercakap. Wah, itu bukan saya sebenarnya. Tapi itu adalah gejala yang ditimbulkan oleh remedi Lachesis, iaitu banyak bercakap dan pandai bercakap. Bercakap tu bernas lah. Okey? Ubat homeopati dari bahan apa? Daripada tumbuhan, daripada binatang, daripada zat galian dan juga daripada racun, juga daripada kimia, toksin, bahan daripada penyakit dan organ-organ. Ingat ya, semua bahan ini bila telah di-dilution dengan succussion, dia tidak akan mempunyai bahan-bahan asal yang toksik. Okey, dia tidak ada bahan asal yang toksik dan dia juga tidak ada racun dan dia tidak ada bahan kotor atau najis. Sebab apa? Sebab dia telah didalusi sehingga bahan asal tidak wujud. Okey? Jadi kalau contohnya kita ambil toksin, poison. Poison jenis macam mana? Daripada tumbuhan pun boleh ada poison. Contohnya bidara laut, kita panggil Nux vomica. Dia adalah ubat penting sangat untuk orang yang ada masalah usus, gastrik dan sebagainya. Dan juga dia sesuai dengan orang yang very hot tempered, sangat marah dan sebagainya. Okey, jadi kalau animal, saya bagi contoh ya, animal dakwat daripada sotong, sipia.
Okey, dakwat daripada sotong tu CPR adalah ubat yang sangat penting untuk ramai wanita, especially wanita yang dia penat sangat sampai jadi pemarah, anak yang dia sayang pun dia dah jadi tak sayang dan sebagainya, itu CPR. Okay, plant remedy macam pasatila. Pasatila ni sesuai untuk orang yang benyek, kelememe, kuat menangis, manja, tak suka minum air, benda-benda macam tu, pasatila. Okey. Dan juga untuk orang-orang yang ala pada tepung, pernicious. Okey, racun saya dah sebut. Kimia tengoklah macam contohnya kimia ubat acetaminophen. Ini adalah Panadol dan Panadol menyebabkan banyak masalah, tetapi kita boleh gunakan homeopatik punya Panadol, iaitu telah dicairkan, didilusikan dan disakas untuk menjadi penawar untuk masalah yang timbul daripada Panadol. Bahan-bahan penyakit contohnya Streptococcus. Streptococcus ni adalah racun daripada yang timbul daripada kuman Streptococcus, ya. Dan banyak orang akan dapat penyakit, contohnya penyakit kidney problem dan sebagainya, boleh disebabkan oleh Streptococcus toxin. Dan saya banyak guna kalau saya tahu ada pernah dapat penyakit yang melibatkan kuman Streptococcus. Organ remedies adalah contohnya, ya. Kita ambil organ-organ daripada penyakit tu untuk nak jadikan penawar yang support organ yang berkenaan. Organ remedy tak semestinya organ tu sendiri, tapi organ remedies adalah contohnya chelidonian untuk hati ataupun empedu. Dia adalah ubat yang herba, tetapi dia sesuai untuk rawat penyakit yang berkenaan dengan liver ataupun gallbladder. Okey. Next slide. Okey. Ini apa yang disebutkan oleh Hahnemann tentang gejala proving. Jadi bila seorang itu mengambil penawar sedangkan dia tidak ada penyakit, dia akan menyebabkan semboyan kepada orang yang sihat. Maknanya orang yang sihat tu akan dapat symptoms. Dan kalau orang sakit pula yang makan, bila orang tu ada gejala dengan semboyan yang dikeluarkan semasa orang sihat makan, dia akan dapat sembuhkan simptom yang sama. Semboyan yang paling penting adalah semboyan minda dan diikuti dengan semboyan fizikal yang menyeluruh, general symptoms kita panggil, dan juga semboyan yang aneh. Jadi mental, general, physical, peculiar. General tu maksudnya mental, kita tahulah mental symptoms kan, macam orang tu jadi blur ke ataupun cepat nak marah dan sebagainya, itu mental symptoms lah. General pula dia efek satu badan. Bila kita sebut general symptom, dia akan beritahu saya rasa lemah. Jadi general. Kalau satu tempat physical symptom, tangan saya sakit, so ada bahagian yang sakit tu. Dan peculiar symptom macam contohlah, saya ada pesakit yang ada simptom, saya rasa macam ada air dalam otak saya. That is a peculiar symptom. Dan jangan ingat, peculiar symptom ni macam bizarre dan orang yang ada masalah psikiatrik yang ada. Tak semestinya. Jadi, ada pesakit yang akan come out with, saya ada rasa kepala saya ada air. Dan ada ubat untuknya. Okay, that's the thing. Ada ubat untuknya. Alright? Jadi, bukti keberkesanan homeopati ni ada research pada hujung 2014. Lama dah, ya. Saya sebenarnya tak perbarui research slide ni. Jadi dia bukti yang lama, sebab saya rasa saya tulis ni dalam tahun 2000 berapa, ya. Lama dah, ya. Pada hujung 2014 ada 189 random controlled trials homeopati dijalankan dengan 100 jenis penyakit. Sekarang ni mungkin ada lebih, ya. Dari yang ini, 104 kajian adalah placebo control dan layak untuk direview dengan teliti. Kalau kita tengok amount ni memang tak banyak lah banding dengan research dari bidang-bidang lain. Tapi kita kena ingat, ya, homeopati ni tak ada siapa sponsor. Okay, kena self-sponsored dan it's not cheap, to buat research.
Jadi sumber maklumat ini adalah daripada Homeopathy Research Institute. Evidence in Homeopathy. Kita boleh search for HRI research.org. Ya, okey. Dan seterusnya, bukti keberkesanan. 41% positif, 5% negatif dan 54% inkonklusif. Jadi inilah dia, positif, negatif, inkonklusif, banyak ni. Okey, nampak macam sikit kan? Tapi cuba kita banding dengan rawatan konvensional. Berapa persen? Hampir sama. Positif, negatif, inkonklusif. Hampir sama. So jangan ingat, kalau rawatan konvensional semua positif. Tak. Macam ni juga bila kita buat trials. Okay? So, bila homeopati boleh membantu penyembuhan? Bila rawatan konvensional, rawatan dia terlampau bahaya atau tak ada rawatan. Banyak juga penyakit yang tak ada rawatan. Contohnya endometriosis hanya dapat palliation. Tak dapat nak dirawat dengan sembuh. Dan bila kesan sampingan ubatan tidak boleh diterima, ramai juga pesakit yang kata, saya tak tahan dengan rawatan ni. Kesan sampingannya menyebabkan saya tak boleh nak bangun dan tak boleh nak menjalankan kehidupan saya dengan baik. Jadi maknanya tidak ada quality of life. Jadi orang pihak doktor akan kata, tapi kalau you tak makan ubat ni, you akan mati cepat. Ada yang sampai kata, saya rela mati cepat daripada saya hidup dalam keadaan merana. Dan orang macam ni bolehlah cuba homeopati. Sebab macam mana pun dia tak boleh nak terima kesan sampingan ubat. Sebagai rawatan komplementari kepada rawatan konvensional, ini yang paling baguslah bagi saya. Dia tidak menghentikan rawatan konvensional, tetapi dia top up dengan homeopati dan memberi rawatan paliatif dalam kes terminal macam dia dah cancer stage 4, kemo dah buat, operation dah buat, radioterapi dah buat, tetapi tidak dapat nak kawal lagi. Dan doktor dekat hospital kata kalau ambil kemo ni pun, paliatif kemo, dia boleh juga cuba paliatif ubat homeopati. Okay? Sebab memang rawatan kalau kemo pun tidak dapat menyembuhkan at that point in time. Okay? So kita tengok ni, bila homeopati tidak dapat rawat, hormon yang diperlukan oleh badan, contohnya dia tak cukup thyroid hormon. Jadi dia kena suplemen thyroid hormon. Kita tak boleh nak ganti dengan rawatan homeopati kecuali badan dia masih keluarkan hormon. Dan kita boleh bagi ubat homeopati untuk rangsangkan pengeluaran hormon itu. Okey? Dan homeopati tidak dapat pulihkan organ yang dah rosak, contohnya buah pinggang yang dah kecut habis, dah jadi parut, maka kita tak boleh nak betulkan. Tetapi selagi mana buah pinggang tu ada fungsi, kita dapat cuba rawat untuk tingkatkan fungsi. Dia tidak boleh menggantikan prosedur pembedahan. Kalau perlukan pembedahan, kenalah pergi bedah. Jadi contohnya hernia kan, banyak kes hernia dia nak cuba rawat dengan homeopati. Actually kalau hernia tu betul-betul kecil, memang ada jalan. Kita boleh bagi ubat untuk nak betulkan dia punya muscle tu untuk tutup balik. Ya, tapi kalau dah besar memang tak boleh lah. Okey, kalau kecil even kita boleh pakai macam contohnya far infrared garment ke pun dia boleh kecut. Sebab memang dah ada kes yang mana dia guna boxer far infrared Aurora dan dia kecut. Sebagai rawatan kecemasan, banyak rawatan kecemasan yang contohnya memerlukan oksigen ataupun lelah yang teruk. Tak boleh kita cuba homeopati kecuali kita memang expert lah dan dapat pilih remedi yang betul-betul tepat, cepat boleh sembuh. Orang-orang zaman dulu yang mana 100 tahun dahulu memang dia expert in treating even emergency cases dengan homeopati. Tapi orang sekarang ni macam saya ni mungkin tak mampu dan kita memang bergantung kepada nebulizer, kepada pemberian oksigen, kepada IV drip dan sebagainya. Okey, jadi kalau ada kecemasan jangan cari homeopat, pergilah hospital. Okey. Apa kelebihan ataupun apa dia manfaat kita merawat dengan homeopati? Nombor 1, dia selamat. Tetapi yang ni pun saya nak quote-unquote, selamat jika kita ikut
garis panduan yang dibenarkan. Dan jika kita tahu apa penyakit yang kita nak rawat dan bagaimana nak rawat, dan kita dah jumpa doktor dan kita dah kenal pasti apa masalahnya, dan kita jumpa ke homeopath yang bertauliah yang boleh bagi kat kita nasihat yang sebenarnya. Contohnya, bila pesakit jumpa saya kata yang ni kena pergi buat MRI. So, dia kena pergi buat MRI. Yang ni tumor, elok bedah dulu. Dia pergi bedah dulu. Maka dia selamat. Tapi kalau kita pergi kepada homeopath yang tidak tahu tu semua dan tidak dapat beri nasihat yang betul, maka bahaya. Sebab kita bahayakan nyawa kita dengan menyangka bahawa rawatan tu boleh menyembuhkan, sedangkan kita macam tertipu jugalah kan. Tanpa kesan sampingan, ini pun dalam tangan pengamal yang tahu apa yang dia nak rawat dan bagi ubat hanya untuk penyakit tu dan berhenti bila gejala yang dia nak rawat tu dah sembuh. Kita tak boleh nak teruskan ubat. Jadi yang ini yang saya risau ni, sebab ramai orang suka pergi ambil, beli ubat homeopati, penawar homeopati dari Shopee, daripada third party platform. Ni ubat migraine, makan. Dia makan, lagi bertambah sakit kepala. Why? Because mungkin ubat tu tak betul, ataupun mungkin dia akan dapat proving symptoms. Sebab dia makan ubat yang boleh menyebabkan sakit kepala, sedangkan sakit kepala dia tidak sama dengan sakit kepala penawar tu, maka dia akan dapat penambahan simptom. Benda ni memang berlaku ya, sebab ada pesakit yang jumpa saya, dia dah beli ubat sendiri dan dia dapat gejala yang sebelum tu dia tak wujud. Jadi dia heran, mana datang gejala ni? Rupanya daripada ubat yang dia makan. Jadi tidak ada kesan sampingan, tetapi ada kesan proving kalau kita makan ubat yang kita tidak perlukan. Memang tidak ada ketagihan atau pergantungan kalau kita pilih ubat yang betul. Hanya guna bila diperlukan, maknanya dia bukan vitamin, dia bukan zat galian, dia bukan satu benda yang kita boleh terus amalkan. Tidak boleh. Okay? Dia bukan immune booster dan sebagainya. Tidak boleh kita amalkan satu-satu jenis ubat homeopati lama-lama tanpa ada keserasian, tanpa ada matching kepada ubat dan simptom kita. Tiada interaksi dengan ubat konvensional, memang ya, sebab homeopati dia bertindak atas level apa? Sebab dia nanodose. Jadi dia bertindak level vital force. Dia tidak bertindak level fizikal. So sebab tu kita kata dia tidak ganggu ubat konvensional. Sedangkan ubat konvensional mungkin matikan ubat homeopati. Okey? Okey. Konsultasi homeopati dengan saya selalunya 30 hingga 1 jam. 30 minit hingga 1 jam. Untuk kes berat memang kita makan masa lama sikitlah. Objektif adalah untuk dapatkan gambaran keseluruhan pesakit. Jadi dia punya sejarah penyakit, simptom penyakit, gejala semboyan penyakit, mental state, lifestyle, dia punya occupation, semua kita nak tahu. And then dia punya emotional state, even dia punya social life, dengan orang mana yang diserasi, dengan dia tak serasi, dia benci siapa, semua kita nak tahu. Dan kita juga nak tahu past history dengan family history juga. History pekerjaan pun penting, sebab mungkin ada penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Alright? Semua tu kita nak ambil tahu. Lepas kita dah ambil tahu semua ini, gejala umum, gejala mental, gejala dan semboyan penyakit,
Dos ubat, kita pilih ubat yang paling minima dan kekerapan yang paling sedikit yang diperlukan, dan kita pilih dia punya kekuatan, TTC ke 6C dan sebagainya, mengikut tenaga pesakit dan di mana semboyan yang paling utama. Jadi yang ini memerlukan kepada ekspertis pengamal. Okey, analisa dan semak semula 2 hingga 4 minggu selepas rundingan pertama, masa kurang sikitlah, 15 hingga 30 minit, dan penilaian tentang perkembangan dan preskripsi disesuaikan dengan progres pesakit. Jadi kita jam itulah kita adjust balik rawatan dan sebagainya, dan akan dipantau perubahan pada pesakit, dan ini akan menjadi asas kepada tindakan selanjutnya. Dan selepas kita dah review, sama ada kita akan hentikan ubat, ulang ubat atau tukar ubat. Okay? Depends on keadaan pesakit lah. Contoh rawatan, ni contoh remedy sebenarnya, bukan contoh rawatan. Okay, masalah penghazaman. Okay. Contoh remedy penghazaman dalam seorang yang sering sejuk, cepat marah, suka pedas, sembelit, Naloxone. Ya, Naloxone adalah ubat yang sesuai untuk orang macam ni, dan ada ubat-ubat lain. Tetapi yang ni yang paling common yang kita bagi untuk orang yang cepat marah, sembelit, tak tahan sejuk, dan apa dia lagi? Penghazaman. Dia suka makan pedas tapi dia tak tahan pedas. Dia suka kopi tapi dia tak tahan kopi, dan dia tak boleh tidur. Itu Naloxone. Sakit sendi, ramai yang ada sakit sendi yang boleh yield kepada Rostox, tetapi bukanlah Rostox sahaja yang boleh untuk sakit sendi, banyak lagi ubat lain. Janganlah lepas ni pergi beli Rostox dekat Shopee dan makan. Jangan. Ya? Sebab ada banyak lagi ubat lain. It depends on the whole picture of the patient. Anika ni semua orang patut ada kat rumah, sebab dia bagus untuk bumps, jatuh, luka yang menanah pun boleh, even emotional shock di mana orang tu rasa kebas. Emotional shock di mana orang tu rasa kebas is Anika. Jadi kita kat rumah memang sentiasa adalah Anika, sebab ramai budak-budak jatuh, lumps and bumps, boom, jatuh sakit lebam dan sebagainya, kita memang akan ada Anika, ataupun luka, soft tissue injury dan sebagainya. Okey, kejang kaki waktu malam ni salah satu ya. Ada banyak lagi remedies untuk kejang kaki waktu malam. Cuprum metallicum ataupun Macforce, ataupun banyak lagi ya remedies lain. Tetapi simptom dia kejang kaki, memang kita boleh rawat. Of course kalau saya akan make sure orang tu punya vitamin D dan magnesium, kalsium pun cukup. Coffea cruda tak boleh tidur. Naloxone pun ada yang tak boleh tidur ni. Banyak lagi remedies lain yang untuk tak boleh tidur ni. Okey. Eczema ni memang bukan satu je lah remedi dia. Memang banyak, lebih daripada 20 kalau yang saya selalu guna. Antaranya adalah sulfur, pulsatilla, senicum album, silesia, epasalf, calcarea salve, medorinum. It depends on gejala dengan semboyan pesakit, perangai dia, keturunan dia, banyak lagi faktor yang saya kena ambil kira untuk dapatkan remedi untuk eczema. Dan ini ketuat, tuja. Tuja ni pokok dia macam ni ya. Is a conifer. Dan kalau ada perubahan pada ketuat tu, kita stop. Okey, jangan teruskan makan, tak boleh. Okey, chamomilla. Yang ni untuk budak tumbuh gigi, dia very irritable, dia marah, baling-baling benda, semua benda kita bagi dia tak nak, itu chamomilla. Walaupun dia tak ada tumbuh gigi, kalau perangai dia macam tu, memang chamomilla juga. Dia minta sesuatu, lepas tu kita bagi kat dia, dia campak. Itu chamomilla. Dan dia marah, menangis, marah, dan marah dia adalah marah yang mengamuk. Angry weeping. Ya. Banding dengan pulsatilla dia punya weeping very manja punya weeping. Okay, there's difference in the type of weeping. Anak kembung perut, satu is colosinthus. Lagi chamomilla, Naloxone, Sina, Macforce, banyak lagi remedies. But it all depends on gejala dengan semboyan daripada anak. Okay? Jadi kalau saya kat rumah, antara kit kecemasan yang ada kat rumah,
Anika, Chamomilla, Bryonia, Aconite, Belladonna banyak lagi lah. Tapi yang ini basic lah. Okay. Anika ni, yang saya sebut tadi lah. Dia adalah sebenarnya satu jenis bunga daisy. Okay. Okay, saya pernah treat dengan Anika satu case evolving stroke. To my surprise, dia dapat reverse dan pergi haji lepas tu, pergi Mekah. Dan he live for at least 1 more year. Okay, after that agaknya sebab dia pun tak datang balik untuk ambil rawatan. So saya tak tahu apa jadi kat dia. Memang saya dengar khabar dia meninggal lah lepas tu. But kalau nak ikutkan dia punya evolving stroke tu, patut dah awal lagi lah. Okay. Alhamdulillah Allah bagi rezeki dia dapat pergi buat haji. Okay, Chamomilla yang cakap tadi, dia pun sejenis daisy juga ya. Dan kita tahu chamomile tea menenangkan perasaan. Bryonia, yang ini selalunya kita kalau orang tu demam dan haus, nak minum, semua mucous membrane dia kering, tapak tangan dia kering, and then dia tak tahan panas, suka makan benda sejuk, dia suka duduk diam-diam, kita bagi Bryonia. Aconite ni memang ubat terperanjat, memang antara ubat yang pun patut ada dalam rumah sebab dia terperanjat dia agak kuat. Okay, dan ada juga kes-kes yang di mana kita tahu dia tiba-tiba takut dia akan mati dan sebagainya. Aconite will help. Belladonna ni actually is a poison. This is poison berry. Kalau makan ni memang akan mengacau dan you can die from it. Kalau budak-budak selalu kalau dia jumpa dia ingat benda yang boleh makan, dia makan tapi akan dapat keracunan. Tapi bila kita dah olahkan jadi ubat homeopati, dia jadi satu penawar yang membantu sangat-sangat dalam kes-kes yang ada inflammation. Hotness, redness, swelling, pain, tonsil yang bengkak dan sakit nak menelan, demam yang kuat sangat macam setrika panas dia, and then dia demam sambil meracau dan mengamuk juga macam Chamomilla juga, baling benda, dan sakit dia throbbing ya. Contoh Belladonna punya sakit kepala, dia throbbing pain, dan kalau kita bawa dia naik kereta and ada bump, sakit dia bertambah. Jangan drive kuat sangat. Boom. Kalau ada a jar, boom, dia akan sakit kepala bertambah. Itu Belladonna punya simptom. Okay. So ada 5 sebab yang saya rumuskan lah untuk pilih homeopati. Kita dah cuba rawatan lain dan semua gagal, pilih homeopati. Tapi saya memang tak berapa suka lah macam ni. Sebab apa? Bila dia dah gagal semua rawatan baru dia datang kat kita, selalunya keadaan dia tu dah very penyakit tu dah advance sangat. Okay. Dan maknanya we have a tough job trying to heal. Tapi bukanlah tak boleh. Boleh jugalah datang. Tidak ada kesan sampingan bahaya. That's if you are in safe homeopath hands. Pengamal yang selamat. Pengamal yang bertauliah. Pengamal yang tahu medical science. Pengamal yang boleh kenal symptoms you. Okay. Pesakit dirawat sebagai individu secara holistik. That means to say, kalau you datang jumpa homeopath, kalau you punya mental state tak berubah jadi lagi baik, is the wrong remedy lah. Sepatutnya bila kita ambil ubat homeopati, kita punya keadaan mental, physical, emotional improve. Okay, fokus pada masalah dan bertujuan menyembuhkan dan bukan cuma menahan dan mengawal. Tapi ada juga kes yang mana kita tak dapat nak sembuhkan, kita dapat kurangkan simptom ataupun kita dapat bagi paliatif. Pesakit di bawah rawatan homeopati sering menyebut rawatan homeopati memberi mereka mutu kehidupan yang lebih baik. Yang ubat homeopati kadang-kadang penawar dia tidak dapat menyembuhkan, tetapi dia dapat mengawal penyakit dan penyakit tidak menjadi lebih teruk, dan juga sebab dia tidak ada kesan sampingan yang teruk-teruk macam ubat-ubat drugs. Okey. Jadi perawat di pusat kami adalah saya sendiri, Datuk Dr. Suria Khatun Osman, iaitu saya adalah Setiausaha Agung Majlis Perubatan Homeopati Malaysia, ahli lembaga perubatan tradisional dan komplementari. Ini di bawah KKM, bawah DG. Doktor perubatan saya dan juga pengamal homeopati lulusan MF Home dari Faculty of Homeopathy UK. Saya punya training adalah di Royal London Hospital, Royal London. Okey, dekat Bristol. Okey, Nick Fahmi
adalah pengamal homeopati yang bekerja di homeopati integrasi Bangi, dan dia adalah pengamal homeopati dengan kelulusan BHMS dari University of Cyberjaya. Yang ini diiktiraf oleh KKM dan diiktiraf oleh Kementerian JPA recognized. This bachelor's degree is recognized by JPA. Okay. Jadi ini adalah kita punya pusat rawatan di Bangi. Kita ada juga pusat rawatan di Masjid Tanah Melaka atas Klinik Takwa. Okay. Homeopati Integrasi Allied of Healing Treatment and Training Center Block 3 Block A atas Prima Valley 38A. Ostia Bangi Business Avenue, Bangi Section 15, postcode 43650. Dan kita punya nombor untuk dihubungi adalah 0105439157. So sekian daripada saya, sedikit penerangan tentang perubatan homeopati. Sekian saja.